Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia ku tercinta. Yang dihormati barisan panel hakim yang arif lagi bijaksana, para guru dan rakan yang dikasihi. Demi kedaulatan bangsa Melayu dan negeri Perak, Patih akan ambil tanggungjawab menghapuskan British dari negeri ini. Datuk Maharaja Lela bangkit berjuang penjajah ditentang. Sebuah kisah perjuangan tajuk cerita yang akan saya kongsikan pada hari ini. Mari dengarkan ya kawan-kawan. Beginilah kisah cerita ini. Datuk Maharaja Lela Pandak Lam ialah pembesar ke-8 Perak, merupakan pejuang bangsa Melayu. Selaku pembesar negeri Perak, beliau diberi kuasa mentadbir kawasan Pasir Salak, iaitu sebuah kawasan di hilir Sungai Perak. Beliau berketurunan Daeng Selili, anak Raja Bugis yang berasal dari daerah Luwuk, Sulawesi. Semasa pemerintahan Sultan Muzaffar Shah ketiga, beliau datang ke Perak dan dilantik sebagai mufti serta dianugerahkan gelaran Datuk Maharaja Lela Tan Lela. Pada tahun 1874, perjanjian Pangkor ditandatangani oleh Raja Abdullah iaitu Raja Muda Perak dan Sir Andrew Clark iaitu Gubernur Negeri-Negeri Selat. Perjanjian tersebut menandakan bermulanya campur tangan British secara langsung di negeri-negeri Melayu yang mempunyai raja, bermula di negeri Perak. Raja Muda Abdullah yang diiktiraf sebagai Sultan Perak telah diminta untuk menerima nasihat daripada pegawai British yang dilantik sebagai residen di Perak iaitu J.W.W. Birch. Kawan-kawan, sikap Angkuh J.W.W. Birch tersalah apabila dilantik menjadi residen. Semasa menjadi residen, beliau berkuasa memberi nasihat dalam hal pentadbiran negeri kecuali hal-hal agama Islam dan adat Melayu. Pelantikan Birch telah menimbulkan persengketaan dalam kalangan British dan para pembesar Melayu. Hal ini kerana sikap residen British yang angkuh dan sombong. Birch sesuka hati mengambil kuasa Sultan dan para pembesar Melayu. Kawan-kawan ingin tahu apakah yang dilakukan oleh Birch? Birch bertindak memperkenalkan cukai baharu yang sangat membebankan rakyat. Pembesar Melayu pula dihalang daripada menguntit cukai, sedangkan kuasa menguntit cukai adalah hak pembesar Melayu sejak zaman berzaman. Birch pula sesuka hati melantik pemungut cukai dalam kalangan British menyebabkan pertelingkahan api dalam sekam terjadi. Setelah penguasaan Birch semakin berleluasa di Perak, satu perjumpaan sulit antara Sultan Abdullah dan para pembesar Melayu telah berlaku di Durian Sebatang. Setelah beberapa siri perjumpaan, ahli mesyuarat telah bersetuju memutuskan Datuk Maharaja Lela untuk menguatai pembunuhan residen British iaitu J.W.W. Birch. Setelah hari berganti hari, bulan berganti bulan, pada November 1875, J.W.W. Birch ketika sedang asyik mandi di sebatang Sungai Perak, beliau telah dibunuh oleh si Putum. Hal ini telah menggemparkan British di negeri-negeri Selat. Berita kematian Birch amat mengejutkan Gubernur British. Polis dan tentera British yang berada di Pulau Pinang segera dihantar ke Perak untuk menangkap pembunuh Birch. Walau bagaimanapun, pasukan tentera British telah tewas dalam pertempuran dengan pasukan Perak di Pasir Salak. Hal ini kerana pasukan Perak telah berkubu dengan kukuh, diikuti pula dengan persediaan yang sangat rapi. Mereka mempunyai kelengkapan meriam dan senapang. Api kemarahan tentera British terhadap pejuang Melayu semakin membara. Gubernur British di negeri-negeri Selat kemudian memohon bantuan ketenteraan yang berpangkalan dari India dan Hong Kong. Hasilnya, kapal perang dari Hong Kong dengan membawa seramai 300 orang tentera dan seramai 1,400 orang tentera Gurkha dari India tiba di Perak bagi menyerang Pasir Salak. Datuk Maharaja Lela bersama barisan pejuangnya mempunyai kelengkapan meriam dan pelancar roket yang canggih. Pun begitu kawan-kawan, keampuhan kota pertahanan menyebabkan tentera British menyerang beberapa kali dalam peristiwa Perang Pasir Salak.
Datuk Maharaja Lela menyeru kepada tenteranya seramai 800 orang agar berjuang bermati-matian sehingga ketitisan darah terakhir demi mempertahan tanah Melayu. Akhirnya, serangan dan kepungan tentera British yang bertali arus menyebabkan tentera British berjaya menguasai kubu pasukan tentera Perak di Pasir Salak. Barisan pejuang Datuk Maharaja Lela tidak dapat mengatasi serangan tentera British. Pasukan tentera Perak terpaksa berundur dan bertahan di Kota Lama Kanan. Tetapi kemudiannya telah dikalahkan oleh tentera British. Beberapa tahun kemudian, Perang Pasir Salak diisytiharkan tamat apabila pembunuh J.W.W. Bush ditangkap dan dikenakan hukuman pengadilan. Dalam penghakiman tersebut, 3 orang yang bertanggungjawab atas pembunuhan J.W.W. Bush iaitu Datuk Maharaja Lela, Sri Putum dan Pandak Endek dijatuhkan hukuman gantung sampai mati. Manakala Sultan Abdullah dan kerabat baginda pula dihantar ke Pulau Seychelles di Madagaskar, Afrika. Tentera British pula mengambil keputusan untuk berundur dan bertahan dan berundur dari negeri Perak. Harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Begitulah tersohornya kisah perjuangan dan penentangan Datuk Maharaja Lela. Kawan-kawan, kisah perjuangan ini amat popular dalam lembaran teks sejarah negeri Perak. Peristiwa ini merupakan detik bermulanya kebangkitan orang Melayu di tanah Melayu. Kita sebagai generasi baharu di zaman ini mesti mempunyai jati diri yang kukuh demi mempertahan tanah Melayu daripada dijajah. Selain itu, kita sebagai pewaris warisan bangsa mestilah mengenang jasa dan pengorbanan para pahlawan yang bermati-matian mempertahan maruah bangsa dan negara. Ingat ni kawan-kawan, biar mati jiwa, jangan mati agama. Biar jasad hapus, jangan bangsa pupus. Dan biar hilang nyawa, jangan hilang negara. Sekian, terima kasih.